Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita sambung semula kuliah subuh kita. Maka insyaAllah kita sambung kepada kitab baru Mazid jilid yang pertama, muka surat 85. Dalam kitab Jawinya, dalam kitab Ruminya, muka surat 151. Itu bab yang baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Bab ma jaa annahu yusalli as-salawati bil wudu'il wahid. Bab yang ke-220, sembahyang beberapa sembahyang dengan wuduk yang satu. Maka perkara ini menjadi khilaf di kalangan para ulama ketika mana menafsirkan ayat Quran, iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Adakah setiap waktu perlu kita mengambil wuduk ataupun memadai dengan satu wuduk bagi 5 waktu yang lain? Maka inilah tempat perbahasannya. Kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang di dalam Sahih Muslim riwayat daripada Buraidah, menunjukkan harus sembahyang beberapa fardu dan sunat dengan wuduk yang satu selama tiada berhadas, kerana ada Nabi SAW memperbuat yang sedemikian, dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW memperbuat demikian masa hayat Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, memang ada Nabi SAW menggunakan satu wuduk untuk solat yang pelbagai, solat yang 5 waktu, dan juga digunakan untuk sembahyang sunat. Maksudnya tak perlu ambil wuduk yang baru. Sebab ayat Quran tu, iza kumtum ila salati, apabila kalian hendak mendirikan sembahyang. Maksudnya apabila kalian hendak solat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kalian membasuh wajah kalian sampailah kepada kaki. Cuma pada ayat tu iza kumtum tu, ini yang menjadi perbahasan, titik tolak perbahasan para ulama. Adakah setiap kali nak sembahyang kena ambil wuduk? Adakah setiap kali nak melakukan ibadah perlu ambil wuduk, ataupun memadai dengan satu wuduk itu, dicampurkan semua ibadah daripada satu wuduk tersebut? Kalau sembahyang, kalau satu orang sembahyang waktu subuh, dia tahan wuduk dia, boleh tak dia guna waktu zuhur?
Boleh tak guna waktu asar, waktu maghrib, isyak dan juga subuh yang akan datang? Maka bagi kita tuan-tuan yang memang dah belajar ni, kita tahu memang boleh. Tapi bagaimana kaifiat, kaedah ulama meletakkan perkara tersebut? Dan dalam kitab fiqah kita, kalau kita belajar kitab fiqah, kita akan lihat semua hukum tu sudah terbit. Maksudnya semua hukum sudah ada. Kalau orang tu tak berhadas, maka dia boleh gunakan wuduknya pada 5 waktu yang lain. Tapi bagaimana kaifiat, bagaimana cara para ulama meletakkan hukum, itu yang bincang dalam kitab ni. Semua kita dah tahu dah. Maksudnya apa dah? Selagi mana wuduk tak batal, selagi itulah boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Cuma bagaimana kaedahnya ulama mengeluarkan hukum yang sedemikian. Maka itulah tuan-tuan yang ada di dalam kitab Baharul Mazi ni. Dia bukan hanya cerita bab hukum saja, malahan dia cerita bagaimana ulama mengeluarkan hukum tersebut daripada hadis-hadis yang ada, yang diriwayatkan oleh para ulama. Itu cara dia bagi kaedah istinbat hukum daripada hadis, Quran, dan juga di mana mahallun niza', di mana tempat perbahasan para ulama. Antaranya ayat Quran, iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Yang menjadi perbahasan topiknya tuan-tuan, iza kumtum ila salah. Faghsilu wujuhakum tu tak masuk. Itu memanglah tuan-tuan semua tahu berkenaan dengan wuduk. Tapi yang kata iza kumtum ila salah, ini khilaf. Menjadi perbahasan, topik perbahasan di kalangan para ulama. Itu kaedah dia yang dibuat, ni perbincangan. Perbincangan berkenaan dengan kawaid ataupun kaedah-kaedah berlakunya istinbat. Jadi sebagai orang awam kita ni tuan-tuan, maka mempelajari kawaid ataupun cara istinbat ni maka tak perlu bagi kita, melainkan mereka yang memang nak terjun di dalam bidang fatwa, maka dia kena belajarlah kawaidnya, kaedah istinbat dan sebagainya. Ini bagi kita macam orang awam, cukup dengan kita berpandu kepada kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh yang memang dia ajar di masjid, di surau dan sebagainya. Ini sebab kita dah baca kitab Baharul Mazi ni tuan-tuan. Nak tak nak kita kena lalu juga. Nak tak nak kita kena lalu, dan di situ menyampaikan maklumat kita. Kita dapat maklumat. Baik. Dan dihikayatkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Imam Abu Hasan Al-Battal, Imam Abu Hasan bin Battal, di dalam syarah Sahih Bukhari, daripada Taifah ni mana, daripada kumpulan ulama, bahawasanya mereka itu telah berkata wajib wuduk bagi tiap-tiap sembahyang. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Ma'ani Athar, dan juga Imam Abu Hasan bin Battal dalam syarah Sahih Bukhari, mengatakan ada satu kumpulan ulama yang mewajibkan tiap-tiap kali nak sembahyang wajib mengambil wuduk. Ada satu kumpulan daripada para ulama. Dan jika ada ia suci, yakni tiada berhadas sekalipun, walaupun dia tak batal wuduk, maka selagi asar, contoh zuhur dia semayang, antara zuhur dengan asar dia tak buat benda membatalkan wuduk, so asar selagi dia semayang, dia wajib juga ambil wuduk. Sebab apa? Sebab kata mereka firman Allah Ta'ala, dan mengambil hujah mereka itu, siapa mereka itu yang mewajibkan wuduk pada tiap-tiap kali sembahyang, dengan firman Allah Ta'ala, iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila al-ayah. Maka mereka yang mengatakan wajib ni tuan-tuan, mana dalil mereka? Ayat Quran, iza kumtum ila salah. Mazhab kita Syafi'i pun ayat ni juga. Mazhab yang kata tak perlu, maknanya satu wuduk pun dah memadai dah kalau tak batal, pun ayat ni juga. Yang kata kena ambil wuduk barunya, kena ambil wuduk tiap-tiap waktu pun, inilah ayatnya juga. Mana takkan berlaku tuan-tuan ayat lain yang diambil, semua pakai ayat Quran. Cuma bagaimana cara memahami, inilah yang menjadi perbezaan titik tolaknya namanya mazhab. Cara nak faham bagaimana kaedah nak memahami ayat tersebut.
Maka dilihat kepada siyaqul ayat, kepada mantuknya dan sebagainya, kemudian dijadikan hukum. Inilah tuan-tuan yang dikatakan khilaf. Betul, khilaf dalam masalah fiqh ni mahmud. Khilaf dalam masalah fiqh ni benda yang baik. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalaulah ada benda yang kita payah nak buat, kita boleh beramal dengan mazhab yang lain. Saya bukan suruh tuan-tuan tukar mazhab. Kita kalau ada Syafi'i ni tuan-tuan, Syafi'i dah sampai bila-bila. Cuma terkadang-kadang ada diri kita yang ada masyaqqah, kepayahan, dan terpaksa berpindah kepada mazhab yang lain, ya silakan. Ini Imam Ibrahim Bajuri dan Hasyiah Bajuri jelas menyebutkan bahawa satu orang boleh berpindah kepada mazhab dengan syarat. Dengan syarat apa tuan-tuan? Dengan syarat dia mengetahui mazhab mana yang dia nak pindah tu. Apa hukumnya? Bagaimana caranya? Dia kena tahu. Okey, dah tahu jalan. Tu caranya. Sebab itulah inilah tuan-tuan yang dicerita dalam kitab kita. Dan tiada aku sangkakan ini mazhab yang sah, mazhab yang sahih. Ia daripada seseorang, dan barangkali menghendaki mereka itu akan sunat membarukan wuduk di sisi tiap-tiap sembahyang. Intaha. Maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Imam Abu Hasan Al-Battal radhiyallahu taala anhuma, mereka pada sudut keyakinan ada pendapat mazhab ni bagi mereka sukar. Dan mereka mengatakan maksud kena ambil wuduk tu maknanya apa? Membaharukan wuduk. Dia panggil tajdidul wuduk. Contoh macam tuan-tuan lah, kita ada wuduk, kemudian nak ambil wuduk lain, ya silakan. Dengan syarat apa tuan-tuan? Dengan syarat wuduk yang kita ambil yang pertama tu sudah digunakan untuk solat. Contoh maghrib isyak. Tuan-tuan dah sembahyang dah waktu maghrib. Kita dah sembahyang ba'diyah maghrib. Kemudian isyak tu nak pergi ambil wuduk yang baru, boleh? Boleh. Tapi dengan syarat wuduk dah guna. Syarat dia macam tu. Dah gunakan dah wuduk tersebut. Tapi kalau kita tak guna wuduk tu, saja pergi ambil wuduk banyak kali, dah ambil wuduk sekali dah tapi tak guna pun, nak semayang ke nak semayang sunat tak guna pun, guna pergi ambil wuduk yang baru, maka di sisi mazhab Syafi'i perbuatan kita tersebut dipanggil perbuatan yang makruh. Makruh maksudnya kena guna dulu wuduk tersebut untuk semayang ataupun semayang sunat, wa imma fardu wa imma sunat. Kemudian kita nak ambil wuduk yang baru pula, tak apa silakan. Tapi kalau kita ambil wuduk, saya ambil wuduk, saya ambil wuduk kali kedua pula, saya ambil wuduk kali ketiga, tak guna pun, hukum tersebut adalah makruh di sisi mazhab kita Syafi'i. Tu baik. Masalah 221. Sembahyang dengan wuduk yang satu dan hadisnya bermula dari dalil jumhur atas harus sembahyang beberapa fardu dan sunat dengan wuduk yang satu ialah beberapa hadis yang sahih. Setengah daripadanya hadis Anas dalam Sahih Muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk di sisi tiap-tiap sembahyang, dan adalah seseorang daripada sahabat memadai dengan wuduk yang satu. Jadi hadis yang kata Nabi semayang dengan wuduk yang satu ni tuan-tuan riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari. Maka hadis di dalam Sahih Bukhari itu samalah dengan riwayat dalam Sahih Tirmizi. Demikian bunyinya, Ana Amr bin Amir Al-Ansari qala sami'tu Anas bin Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda 'inda kulli salatin. Diriwayatkan daripada Amr bin Amir Al-Ansari katanya, telah aku dengar akan perkataan Anas bin Malik, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ia ketika tiap-tiap sembahyang fardu. Qultu fa antum ma kuntum tasna'una, kataku yakni Ibnu Amir berkata bagi Sayyidina Anas. Siapa Ibnu Amir ni tuan-tuan? Murid dah. Kita kata murid kepada Sayyidina Anas bin Malik. Maka engkau sekalian, apa ada engkau sekalian perbuatnya? Maka kata Amir, kata Amr bin Amir,
Al-Ansari katanya, wahai Anas, engkau mengatakan Nabi SAW ambil wuduk tiap-tiap waktu inda kulli salatin. Tapi bagaimana kalian memperbuatnya? Bagaimana sahabat buat? Bagaimana sahabat buat? Adakah sahabat bila mana tiap-tiap kali sembahyang ambil wuduk, ataupun memadai dengan satu wuduk bagi tiap-tiap waktu? Qala kunna nusalli salawati kullaha bi wudu'in wahidin ma lam nuhdith. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah kami sembahyang semuanya dengan wuduk yang satu selama tiada kami berhadas. Maka kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami sahabat ambil wuduk ni bila mana berhadas. Bagaimana tak hadas, segitu malah kami gunakan wuduk kami. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bila mana ada perbuatan sahabat, tuan-tuan, maka itu sebagai hujjah. Walaupun adalah khilaf di kalangan para ulama, adakah perbuatan sahabat menjadi sandaran hukum? Sebab tu ada mazhab yang mengatakan perbuatan sahabat tidak menjadi sandaran hukum. Kalau pun ada pun amalu sahabah, perbuatan sahabat ni jatuh nombor 4, nombor 5 tentulah bab hukum. Tapi nak kata basicnya mesti daripada perbuatan Nabi SAW. Jadi itu hadis daripada Sayyidina Anas. Dan ada satu lagi hadis riwayat Imam At-Tirmizi an Buraidah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawadda li kulli salatin. Diriwayatkan daripada Buraidah katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang ia bagi tiap-tiap sembahyangnya. Falamma kana am al-fath shalla salawati kullaha bi wudu'in wahidin wa masaha 'ala al-khuffay. Maka tatkala adalah tahun menang perang Mekah. Bila tuan-tuan lepas hijrah? Lepas hijrah berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Pada tahun yang ke-7 berlakunya perang besar antara tentera Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far dan Abdullah bin Rawahah dan Khalid bin Al-Walid. Berlaku perang besar dengan orang Rom. Yang ketika itu berlaku pertempuran tersebut di mana? Di Mu'tah, yang ini di negeri Syam, ataupun hari ini tempat itu namanya Jordan lah. Berlaku perang besar. Dan diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW menghantar 3,000 askar. Antara jumlah yang paling besar lah yang pernah Nabi hantar untuk berperang di luar kota Madinah, seramai 3,000 askar. Berlawan dengan tentera Rom yang ketika itu seramai hampir 200,000 orang. Maka berlakulah pertempuran yang besar pada tahun yang ke-7 Hijrah, pada bulan Jamadil awal. Kemudian pada tahun yang ke-8 Hijrah berlakunya pembukaan kota Mekah, yang ini dikatakan pada bulan Ramadan. Kemudian 3 tahun setelah itu wafatnya Nabi SAW. Jadi tuan-tuan boleh search lah, baca dalam kitab sirah dan sebagainya berkenaan dengan Amul Fathi, tahun pembukaan. Sebab pada tahun itu banyak sejarahnya, banyak berlaku sejarahnya, dan juga membenarkan ayat Quran iza jaa nasrullahi wal fath. Sebab ayat tu turun tuan-tuan sebelum berlaku Amul Fathi. Maka bila mana ayat tu turun, para sahabat radhiyallahu taala anhum bertakbir, kegembiraan. Sebab apa? Menandakan kemenangan Islam. Menandakan kemenangan Islam. Sehinggalah perkara tersebut ditangisi oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan itu tanda ayat yang menunjukkan bahawasanya Nabi akan wafat tidak lama lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hayat para anbiya bergantung kepada tugas mereka sempurna ataupun tidak sempurna. Kita mati ni tuan-tuan berdasarkan kepada hayat kita. Tak kira lah sempurna tak sempurna kerja kita atas dunia ni. Tapi tidak bagi para nabi. Para nabi mereka akan wafat bila mana kerja mereka sempurna. Pada sudut pensyariatan tidak ada yang tertinggal, maka disempurnakan semuanya, maka mereka akan
wafat. Maka kalau kita lihat 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, itu menunjuk bahawa sempurnanya dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi walaupun tempoh yang begitu panjang dakwah Nabi Nuh alaihi salam, tapi diriwayatkan bahawasanya pengikutnya tidak lebih daripada 100 orang. Maka menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan bahawa hidayah itu milik Allah. Walaupun panjang dakwah tu. Beza dengan Rasulullah. Dakwah Nabi selama 23 tahun. Daripada usia Nabi 40 sampai 63 Nabi wafat. Tapi pengikut Nabi SAW terlalu ramai sehinggalah mencecah hampir akhir zaman nanti. Maka itu satu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Tadi kita balik tuan-tuan baca sirah berkenaan dengan pada dia tak berlaku perang, dia hanya berlaku pembukaan kota Mekah, yang Nabi SAW masuk ke dalam Mekah dalam keadaan aman damai, tanpa ada sebarang pergaduhan, peperangan, kecuali yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Bertembur dengan siapa dia? Dengan Ikrimah bin Abi Jahlin. Masa tu Ikrimah belum Islam. Bertembur sikit lah. Ikrimah kalah dan dia pun lari. Akhirnya setelah tu dia pun masuk Islam. Ini sejarah tuan-tuan, bagaimana dibenarkan ayat Quran yang turun kepada Nabi SAW, membenarkan ayat tersebut dan membenarkan dakwah Nabi SAW. Akhirnya Nabi pulang balik ke kampung asalnya di Mekah. Jadi kita sirah ni tuan-tuan kena baca banyak sikitlah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mengetahui sirah Rasulullah SAW tu adalah pada sudut kesempurnaan, mengetahui fardu ain tentang Nabi. Sirah, tak kira tuan-tuan ambil kitab sirah apa pun, mesti dibaca. Kitab sirah ni tuan-tuan kalau tak belajar dengan ustaz pun tak apa. Kita sebagai pembacaan, dan kita tak belajar dengan syekh, tak belajar dengan guru, kita baca kitab sirah, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia bukan berkaitan dengan hukum hakam. Dia hanya sekadar penceritaan yang diriwayatkan daripada generasi kepada generasi, daripada Quran dan juga hadis, dan juga kisah-kisah daripada generasi kepada generasi. Untuk kitab sirah ni tuan-tuan mesti ada dekat rumah. Paling tidaknya kitab Rahiqul Makhtum kalangan imam, kalangan Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dengan kitab berkenaan dengan sirah. Dan boleh kitab tu tuan-tuan ada di rumah kita. Asalnya kitab ni kitab bahasa Arab yang dikarang dan mendapat tempat pertama. Saudi bagi hadiah. Saudi mengatakan antara kitab sirah moden yang paling baik untuk dibaca. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam kitab sirah dikatakan tidak memasukkan riwayat-riwayat palsu berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Tidak dimasukkan. So, bila tidak dimasukkan, maka Saudi diangkatlah. Maknanya menjadi kitab sirah yang paling terbaik. Maka kitab Rahiqul Makhtum ni telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kalau tak salah saya daripada Yadim. So dia orang terjemahkan, tebal lah, satu jilid tebal, bermula daripada sebelum bi'asah, sebelum kelahiran Nabi, kemudian sebelum qabla al-bi'asah dan ba'da al-bi'asah. Qabla al-bi'asah ni apa? Sebelum kenabian, dan setelah kenabian sampailah kepada kewafatan Rasulullah SAW. Maka kita akan naik flow dia, sebab dia disusun tu diikut apa? Ikut tahun. Tahun ni apa jadi, tahun ni apa jadi, tahun ni apa jadi, sampailah kepada kewafatan Rasulullah. Itu kita sirah sangat penting untuk dibaca. Tak baca berguru pun tak apa. Tuan-tuan beli depan maghrib ke, atau tak ada kuliah ke, ataupun lepas subuh ke, baca sejam tuan-tuan. Kalau kita baca sehari sejam, dan tempoh sebulan boleh habis kitab tu. Sebab sirah ni tuan-tuan dia sangat penting untuk memberi gambaran awal tentang apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bacalah tuan-tuan kitab-kitab sirah ni, sebab dia akan membuahkan rasa sayang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku Fathu Mekah. Katanya apa, sembahyanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sekilas sembahyang fardu yang 5 waktu, semuanya dengan wuduk yang satu. Dan manakala ia mengambil air sembahyang, tiadalah ia menanggalkan kasutnya, yakni khuf. Maka pada waktu membasuh kaki wuduk, menyapulah ia atas dua kasutnya. Berbetulan pula pada hari Nabi memperbuat yang demikian itu, diperhatikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Buraidah, faqala Umar, innaka fa'alta syai'an lam takun fa'altuh. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapalah kiranya tuan hamba memperbuat pada hari ini akan sesuatu yang belum pernah ada tuan hamba memperbuatkan akan dia, yakni sembahyang beberapa fardu dengan wuduk yang satu. Qala amdan fa'altuh, sabdanya sahaja aku memperbuat akan dia. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini hasan lagi sahih. Maka sabda Nabi SAW amdan fa'altu itu menunjukkan atas harus sembahyang beberapa fardu dengan wuduk yang satu. Maka di dalam syarah Muslim boleh dapat keterangan hadis Buraidah ini dan beberapa kenyataan lagi ada di sana. Jadi kata Nabi amdan fa'altu, maka Nabi sengaja memperbuatkan apa dia? Mengambil fardu wuduk, mengambil wuduk, kemudian digunakan dengan wuduk yang satu tu untuk sembahyang-sembahyang yang lain. Maka itu menunjukkan apa dia? Nabi SAW melaksanakan wuduk dengan wuduk yang satu dengan beberapa sembahyang. Itu hadisnya lah tuan-tuan. Jadi kalau itu cara para ulama istinbat hukum daripada hadis tersebut. Kemudian masalah 222, bertanya orang lebih mulia dan hukumnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dengan hadis Buraidah ini adalah dalil atas harus bertanya orang-orang yang lebih mulia itu daripada setengah-setengah amalnya yang menyalahi zahirnya sebagai adatnya. Kerana barangkali ia lupa, maka kembali ia sebagai adat. Dan jika dengan sengaja diperbuatnya, maka tak dapat tiada ada buku, yakni faedah yang kembali kepada orang yang bertanya, maka bolehlah diambil faedah daripadanya, wallahu alam. Jadi masalah 222 ni tuan-tuan, cerita berkenaan dengan kalau kita lihat satu amalan yang dibuat oleh guru ataupun syekh ataupun ulama, yang perbuatan tersebut menyalahi perbuatannya yang biasa, apa adabnya tuan-tuan? Kita tanyalah kepada guru tersebut, itu adabnya. Kadang-kadang perbuatan ulama ni ada perbuatan yang dia tu seolah-olah macam menyalahi adat, kebiasaan. Seperti mana yang berlaku Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Kalau baca surah Kahfi tu, itu menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan adab satu orang murid kepada gurunya. Kan Nabi Khidir kata pada ikut dulu, jangan tanya apa-apa, tengok je apa aku buat. Tapi kerana ketidaksabaran Nabi Musa AS, bila mana satu perbuatan yang dibuat oleh Nabi Khidir AS, maka dia persoalkan, pasal apa buat sekian, pasal apa buat sekian, pasal apa buat sekian. So jadi masalah. Sebab tu kata ulama, kalau Nabi Musa bersabar sikit lagi, maka Nabi Khidir akan buka kepada yang terlalu banyak rahsia-rahsia yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS pada sudut apa dah? Pada sudut ilmu tersebut lah. Macam itu juga akan kita syekh guru kita yang kadang-kadang perbuatan dia tu bukan perbuatan biasa yang dia buat, maka sebagai murid kita rasa untuk bertanya, syekh pasal apa buat sekian, kenapa tak buat sekian, seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kan Nabi SAW pada tahun Mekah tu, 8 Hijrah tu, Nabi semayang semua solat dengan wuduk yang satu. Sedangkan di Madinah setiap waktu Nabi ambil wuduk. Tapi kenapa sampai Mekah Nabi guna satu wuduk untuk semua waktu?
Maka benda tu menghairankan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar tanya, innaka fa'alta syai'an lam takun fa'altuh. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah buat perbuatan yang tak pernah Rasulullah buat? Tanya, sebab benda tu pelik. Kan di Madinah Nabi ambil tiap-tiap waktu ambil wudu. Sampai di Mekah tak ambil wudu, tiap-tiap waktu hanya guna satu wudu ya bagi tiap-tiap sembahyang. Maka itu yang ditanya apa, kata Nabi SAW, amdan fa'altuh, sengaja aku buat benda tu. Ini adab. Satu orang murid dengan guru bukan tak boleh petikan, sebelum mempetikaikan bertanya dulu. Itu cara dia. Kadang-kadang kita duduk dengan syekh kita lama ni, kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan mereka yang kita lihat tak banyak ataupun jarang dia buat, tapi dia buat pada hari tersebut. So mesti ada tanda, mesti ada sebab. Maka sebagai adab murid dengan guru bertanya, kenapa buat macam ni? Syekh, kenapa buat sekian? Kenapa buat sekian? Maka syekh tu dia akan ceritalah. Betul, kalau kita sohbah dengan guru, selalunya benda ni akan terjadi. Sohbah ni tuan-tuan maksudnya apa? Dia akrab lah dengan guru tu. Pergi mana dengan syekh tersebut, hatta belajar pun dengan syekh tersebut, makan pun dengan syekh tersebut, semua duduk dengan syekh. Maka banyaklah perbuatan-perbuatan yang kita akan lihat. Seperti mana sahabat duduk dengan Rasulullah SAW, akrab mereka dengan Nabi. Macam tu kita akrab dengan guru kita. Sebab tu mereka dipanggil sahabat, asal daripada suhbah, maknanya akrab. Sebab Nabi SAW tak pernah ajar sahabat tauhid. Kitab tauhid tak pernah ajar, kitab fiqh tak pernah ajar, kitab tasawuf tak pernah ajar. Tak pernah ajar. Yang Nabi ajar apa? Praktikal. Tunjuk tauhid tu apa, fiqh tu apa, tasawuf itu apa, tunjuk kepada sahabat. Sebab tu 4 orang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tu, mereka sebenarnya dibahagikan irsah nubuwah ataupun warisah nubuwah, kewarisan kenabian itu diberikan kepada 4 orang tadi. Maksudnya apa? Apa yang ada pada Rasulullah dibahagikan kepada 4 orang tadi. Masing-masing memiliki. Betul, mereka menjadi pengganti kepada Nabi SAW, yang dipanggil sebagai khalifatullah ataupun khalifatul Rasul. Dibahagikan. Sayyidina Abu Bakar ada sikit, Sayyidina Umar ada sikit, Sayyidina Uthman ada sikit, Sayyidina Ali ada sikit. Dibahagikan. Tu dia panggil apa? Dia panggil warisah, kewarisan, mewariskan kepada siapa? Kepada murid. Dia beza dengan fiqh, dia beza dengan aqidah. Fiqh, aqidah ni tuan-tuan lain, tapi tasawuf dia lain. Tasawuf ni dia mewariskan akhlak, mewariskan cara, kaifiat dan sebagainya kepada murid. Apa tu, kalau kita duduk dengan guru-guru kita, yang mana guru-guru kita dalam ilmu tasawuf memang dia orang tunjuk bagaimana cara tawakal, bagaimana cara sabar, bagaimana cara memerangi nafsu, tunjuk. Kalau baca kitab tasawuf ni, tuan-tuan baca sajalah kat majlis surau, Minhajul Abidinnya, Penawar bagi hatinya, ataupun kita tasawuf ni baca. Tapi dia tidak ada satu lagi tuan-tuan, apa, praktikal daripada guru kepada murid. So untuk mendapat praktikal guru daripada murid, kita sendiri kena duduk dengan guru tersebut, baru nampak, oh macam ni, oh macam ni, overviewnya macam tu. Tu tasawuf dia lain dengan ilmu aqidah, dia lain dengan ilmu fiqh. Betul, kalau mana-mana dulu kita mengaji dengan para ulama kita, kadang-kadang kita sebagai murid pun dah terikut guru kita, cara dia cakap, cara dia berjalan, cara dia mengajar, dan pelbagai lagi. Dia mewariskan Nabi macam itu juga. Nabi mewariskan kepada 4 orang tadi sebagai penggantinya setelah ketiadaan. Sebab tu khalifah ni 4 orang tu saja. Setelah daripada 4 orang tu tak panggil khalifah dah, dia panggil raja, dia panggil al-muluk. Sebab apa? Sebab warisan
diberikan berdasarkan kepada keturunan. Bila mana Muawiyah mati, diberi kepada Yazid. Bila mana Yazid mati, diserahkan kepada itu dipanggil keturunan. Bukan melalui pemusyawaratan di kalangan para ahli wal iqdi, di kalangan ahli dipanggil apa? Perbincangan di kalangan musyawarah, ataupun dipanggil perbincangan di kalangan para ulama dan orang-orang soleh ketika itu. Itulah tuan-tuan. Maka ditunjuk pada Nabi. Sebab tu penting, kalau ada benda-benda yang pelik, jangan kita bangkang dulu, tanya dulu. Kita hari ni suka membangkang, bangkang aja kita. Padahal apa benda pun kita tak tahu. Hilangkan tuan-tuan sifat itu. Kami diajar oleh penuntut ilmu bertanya. Tanya pada syekh, berapa sekian-sekian? Syekh akan jawab, oh baru terbuka. Kalau kita bantai tuan-tuan, syekh tersebut dia tidak akan jawab. Sebab apa? Sebab dia tahu dah, kalau aku beritahu ke apa, hang bukan faham pun. Maka kita tanya sekian-sekian, maka dia akan cerita. Baru kita nampak. Tu hari ni penuntut ilmu hari ni dia lain sikit daripada penuntut ilmu yang dulu-dulu. Penuntut ilmu lah tuan-tuan, mana yang khusus dalam bidang tersebut, yang mana memang betul-betul mengaji lah. Tapi kalau macam kita di Masjid Surau ni tak jadi macam tu. Tapi di mana di madrasah, di universiti, jadi dia tak ada ilmu berkenaan dengan benda tu, tiba-tiba dia rasa pelik. Bukan tu. Dia tak semestinya tuan-tuan benda yang kita tak pernah jumpa maksud benda tu salah. Tak. Ilmu Allah ni terlalu luas. Terlalu luas. Bila mana kita celup jari kita dekat tengah laut, yang kita angkat tuan-tuan, yang jatuh tu, itulah setakat tu ilmu kita. Yang luas laut tu, itulah ilmu Allah. Maka ada orang tuan-tuan yang diberikan sedikit, ada orang yang diberikan dengan sederhana, ada orang diberi dengan banyak. Makanya tuan-tuan, benda itulah yang kadang-kadang kita tak tahu, kita bangkang. Silap. Apatah lagi yang kita bangkang dengan para ulama yang besar-besar, yang mereka sudah menguasai hampir semua bidang ilmu. Itu caranya kita lah tuan-tuan. Ni menasihat kepada orang betul-betul mengaji di kalangan penuntut ilmu, yang mana mengaji sungguh-sungguh lah. Supaya apa? Supaya ada sikap sabar di dalam menuntut ilmu. Kalau tak sabar ni tuan-tuan, habis. Itu kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa tadi tu, itu menunjukkan sifat adab kepada apa guru, mesti ada sifat sabar. Kadang-kadang ada murid ni, kita tak habis lagi dia suruh buka kitab lain. Sabar dulu, bagi habis dulu, baru buka kitab lain. Ni tak lagi dia lompat sana lompat sini. Macam kita kan. Kadang-kadang tu kita ngaji dah dengan ustaz tu, dengan tok guru tu hampir dekat 10 tahun. Tiba-tiba main ustaz lain, guru lain. Kita tinggal guru kita yang kita ngaji 10 tahun tu, pergi ngaji dengan kawan tu. Habis. Lepas tu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bila Imam Syafi'i berpindah daripada Mekah ke Madinah, bila mana disuruh oleh guru dia Sufyan bin Uyainah. Bila Imam Syafi'i pindah ke tempat lain, bila mana Imam Malik kata kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, pergilah cari guru yang lain. Kerana apa? Kerana tidak ada apa dah untuk aku berikan kepada engkau. Baru Imam Syafi'i pun. Kita hari tak gali daripada guru tu. Macam kita hari ni penuntut ilmu, tak cari lagi, tak gali banyak lagi, dah lompat pergi orang lain dah. Lagi dengan ustaz tu tak cari, lompat ni, lompat. Habis. Bila mana ilmu tu nak tahqiq, betul cara belajar macam tu. Maknanya belajar dengan syekh tu, gali semua. Sampai dah syekh tu kata apa? Okey, dah habis dah, tak ada pergi apa dah dengan hamba. Pergi dah cari guru, baru pergi. Adakah salah ustaz kita pergi cari? Tak salah, tapi jangan tinggalkan pengajian guru kita tu. Jangan tinggalkan pengajian guru kita. Bertembung antara dia dengan orang lain. Ustaz tu baru sampai, syekh tu baru sampai, kita baru kenal dia. Bertemu dengan pengajian guru yang kita dah lama mulazamah dengan syekh 10 tahun, 15 tahun. Jangan tinggal tuan-tuan pengajian dia. Yang guru baru cari waktu lain, cari hari lain. Dengan ni jangan tinggal. Itu caranya. Ni nampak pula lompat, habis. Dengan guru tu kita tak gali sungguh. Itulah tuan-tuan adab di kalangan para ulama bila mana menuntut ilmu. Tapi macam kita ni, kalau contoh di masjid tidak ada kuliah, di surau ada, kita pergilah. Tapi pengajian di masjid kalau ada,
Fokus kepada masjid. Kalau kita orang di surau, ada pengajian fokus kepada situ. Walaupun ustaz mengajar tu dah hampir 10 tahun, 15 tahun dah mengajar di surau kita, di masjid kita. Kita mengaji yang ada fokus. Walaupun ada guru yang baru, carilah waktu yang lain untuk belajar dengan guru tersebut. Tu cara belajar supaya kita ambil, kita gali sungguh ilmu yang ada daripada guru tersebut. Baik, masalah yang terakhir 223. Menyapu wudu atas 2 kasut, dipanggil khuf lah. Kata Imam Abu Isa, kata Imam Nawawi, dengan hadis Buraidah itu akan jadi satu dalil atas haru menyapu atas 2 kasut akan jadi ganti basuh kaki pada wudu. Dan katanya pada babul mashi 'ala al-khuffain 'ala syarah sahih Muslim, telah ijma' mereka yang dibilang dengan dia pada ijma'nya atas harus menyapu wudu atas 2 kasut di dalam waktu musafir dan tiada musafir, sama ada kerana hajat atau kerana lainnya, hingga harus bagi perempuan yang tiada berlengkangan dari rumahnya dan masa yang tiada berjalan ia. Khuf juga bukan orang lelaki saja boleh pakai, orang perempuan juga boleh pakai walaupun dia tak keluar rumah. Duduk dalam rumah boleh pakai khuf tak? Boleh. Dan hanya sanya telah mengingkarkan dia oleh Syiah dan Khawarij. Ini 2 firqah dalam Islam yang menafikan adanya pemakaian khuf. Sedangkan khuf ni tuan-tuan dikatakan riwayatnya mutawatir. Riwayat mutawatir maksudnya apa tuan-tuan? Diriwayatkan dengan ramai di kalangan para sahabat dan bagi tabaqah tabi'in, kibarut tabi'in sampai tabi'in sampailah kepada kitab-kitab hadis yang mereka ni terlalu ramai dan mustahil berlaku penipuan. Itu dia panggil mutawatir. Jadi orang Syiah Khawarij menafikan, maka tiadalah terbilang dengan menyalahi mereka itu. Jadi kira Syiah dengan Khawarij tak boleh pakai itu. Apa saja dia pun tolak tepi lah. Kita sebab kita ahli sunnati wal jamaah, kita berpegang adanya sapu khuf. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Malik rahimahullahu taala akan beberapa riwayat yang banyak pada ingkarnya, dan yang masyhur daripada mazhabnya seperti mazhab jumhur. Dan dikatakan Imam Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahawasanya dia juga menafikan ada sapu khuf. Namun kata Syekh kita, masyhur dalam mazhab Maliki ada sapu khuf. Dan sungguhnya diriwayatkan menyapu 2 kasut itu beberapa makhluk yang banyak yang tiada terhingga akan dia daripada sahabat Nabi. Kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu dalam berceritakan akan daku oleh 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia menyapu atas 2 kasutnya. Maksudnya apa? Ada 70 orang sahabat Nabi yang lihat, yang nampak, yang meriwayatkan Nabi sapu khuf. 70 orang tuan-tuan, ramai. Mustahil 70 orang tu bohong. Dan hadis ni macam ni tuan-tuan. Kan tuan-tuan dengar kuliah saya hari ni kan, ramai-ramai ni. Semua dengar. Saya kata apa? Saya main masjid naik kereta Maybach warna merah. Semua dengar kan? Tiba-tiba ada satu orang ni tuan-tuan, dia kata tak, ustaz tak kata lagu tu. Ustaz kata ustaz main masjid naik Maybach warna biru. So nak pakai siapa? Yang pakai yang ramai kan, nak pakai yang dia seorang tu? Pakai yang ramai. Sebab apa? Yang ramai semua dengar. Ni main daripada mana pun tak tahu ni. Jadi benda ni tuan-tuan macam hadis ke? Hadis sama. Semua orang tuan-tuan cakap macam ni, tiba-tiba ada seorang cakap lain. So nak buat apa dengan? Tolak. Pakai yang ramai. Tu cara. Sebab apa? Yang ramai ni tuan-tuan mustahil berlaku penipuan. Macam sahabat tengok Nabi 70 orang meriwayatkan yang Nabi pakai khuf. Tiba-tiba satu orang kata, tak, Nabi tak pakai khuf. So apa nak buat? Tolak riwayat. Ini panggil tuan-tuan riwayat apa? Riwayat yang syaz, riwayat yang ganjil, yang menyelisih riwayat yang ramai. Itu dalam ilmu hadis. Nak detect macam tu lah. Kadang-kadang ulama detect ni tuan-tuan, dia tengok dia seorang cakap lain, yang ni cakap lain, yang ramai cakap macam ni, dia seorang cakap macam ni. Macam yang seorang ni tuan-tuan kita tolak.
pakai yang majoriti, yang ramai. Tu cara dia ulama mengambil hadis dan juga mengistinbatkan hadis tersebut. Dan telah aku nyatakan segala nama-nama jamaah yang banyak itu daripada sahabat yang meruwayatkannya dalam Syarah Muhazzab. Tu kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, aku tulis 70 nama sahabat tu yang katakan mereka lihat Nabi pakai khuf. Sebab nak lawan ni tuan-tuan, nak lawan golongan Syiah dengan Khawarij. Syiah Khawarij kan dia menafikan pakai khuf. Kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, aku sebut nama depa ni, sahabat-sahabat yang melihat Nabi pakai khuf. Kalau nak tengok tuan-tuan, kena buka satu kitab lagi. Nama kitab Al-Majmu' fi Syarhi Muhazzab. Majmu' ni besar lah, lebih kurang dekat 20 jilid lah. Imam Nawawi tak sempat nak habiskan kitab tu sebab dia meninggal dunia. Dia kalau tak salah, dia hanya karang sampai bab riba je. Daripada bab riba ni tuan-tuan sampai ke bawah, itu ditambah oleh ulama-ulama yang lain, atau Syekh Al-Baqir Al-Muti'i, satu orang ulama mufti kerajaan Mesir. Dia sambung lagi tulisan tersebut tu yang sampai 20 jilid. Imam Nawawi tak sempat nak habis kitab tu sebab dia meninggal dunia. Dia meninggal pun muda, umur 40 tahun. Sangat usia yang sangat muda tuan-tuan. Dia dah setempat nak karang kitab tu bagi habis. Maka ditambah oleh para ulama. Kalau nak tengok tuan-tuan, buka kitab Majmu' tu besar, jilid besar. Dan sungguhnya telah aku sebutkan beberapa jumlah yang bagus daripada barang yang ta'alluq dengan yang demikian tu, wabillahi taufiq. Kata Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, aku ada komentar berkenaan dengan isu pakai khuf ni. Sebab isu ni hangatlah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada orang menafikan. Tu bila mana ada orang menafikan, maka para ulama tugas mereka menjawab, terutamanya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah tuan-tuan habis. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, berkenaan dengan wuduk yang satu pada setiap sembahyang ni, maksudnya apa tuan-tuan? Ini yang kita pegang dalam mazhab kita Syafi'i. Selagi mana kita tak berhadas, selagi mana kita tak batal wuduk, maka wuduk tersebut boleh digunakan. Jika tuan-tuan nak ambil wuduk yang baru, namanya tajridul wuduk, maka tuan-tuan boleh ambil tajridul wuduk dengan syarat apa dia? Wuduk yang pertama tuan-tuan telah gunakan untuk sembahyang fardu, wa imma sunnat. Maka bolehlah tuan-tuan tajridul wuduk. Itulah yang dipegang dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma yang kita baca hari ni tuan-tuan, sekadar maklumat kita bagaimana kaifiat cara ulama mengeluarkan sesuatu hukum daripada hadis Nabi SAW. Kemudian kita akan masuk dalam bab fil wudu ar-rajul wal mar'ah min ina'il wahid. Bab pada menyatakan air sembahyang orang laki-laki dan perempuan dalam bejana yang satu. Zaman kita tak jadilah. Zaman dulu memang share kan. Bejana tu share antara suami dengan isteri. Boleh ataupun tak boleh. Maka insya-Allah itu akan dibahas dan ada hadisnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.